Okey. Okey, kita mulakan ya. Surah Hud mulai ayat 112. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim, maka berlaku luruslah oleh engkau. Maka berlaku luruslah oleh engkau. Kama sebagaimana umirta telah diperintahkan engkau. Waman dan orang yang taba telah bertaubat ia. Maka bersama engkau. Wala tadghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Innahu, sesungguhnya dia bima, dengan apa yang ta'maluna, kamu kerjakan. Basir, amat melihat. Ayat 113. Wala tarkanu, dan jangan kamu cenderung. Dan jangan kamu cenderung ilal ladzina, kepada orang-orang yang zalamu, telah zalim mereka. Fatamassakum, maka ia menyentuh akan kamu annaru, oleh api neraka. Wama lahum, dan tiada, wama lakum, dan tiada bagi kamu min, daripada dunillah, selain Allah, min aulia, daripada pelindung-pelindung. Summa, kemudian la tubsarun, la tunsarun, tidak kamu ditolong. Baik, saya masuk mula. Fastaqim kama umirta, maka berlaku luruslah oleh engkau sebagaimana telah diperintahkan engkau. Waman taba ma'aka, dan orang yang telah bertaubat ia bersama engkau. Wala tadghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia dengan apa yang kamu kerjakan amat melihat. Ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu tentang Nabi Musa AS, yang mana kaumnya memperselisihi apa yang Allah telah datangkan kepada Nabi Musa AS. Bukan itu saja, mereka syak, mereka ragu
Ya. Jadi ya, ayat ini juga menerangkan kepada fastaqim. Maknanya ditujukan juga kepada ya Nabi SAW ya supaya berlaku lurus atau istiqomah bahasa dia. Sebagaimana telah diperintahkan. Begitu juga dengan orang yang mau bertaubat kembali bersama engkau. Dan jangan kamu melampaui batas pada batas-batas Allah. Sesungguhnya Allah amat melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang telah zalim mereka. Mereka yang zalim ialah mereka yang bertuhankan selain Allah. Fatamassakumun nar. Fatamassakumun nar. Maka ia menyentuh akan kamu oleh api neraka. Wa malakum, dan tiada bagi kamu min dunillah, daripada selain Allah, min aulia, daripada pelindung-pelindung. Summa la tunsorun, kemudian tidak kamu ditolong. Maknanya, ya, kalau kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yakni ya, orang-orang yang mengibadati selain Allah Ta'ala, ya, kamu akan masuk neraka. Pada masa itu, ya, tidak ada pelindung dan tidak ada penolong selain daripada Allah Ta'ala. Dan kita sambung lagi ayat selanjutnya, ayat 114. Yang baru masuk ya, 114 surah Hud. Wa akim, dan dirikanlah oleh engkau as-solah, akan solat. Torofai, dua bahagian, an-nahar, siang. Wa zulfatan, dan satu bahagian, minal lail, daripada malam. Innal hasanati, sesungguhnya beberapa kebaikan, yuzhibna, dapat menghapuskan, as-sayyiat, beberapa kejahatan. Zalika, itu, zikro, peringatan, lizakirin, bagi orang-orang yang ingat. Ayat 115. Wasbir, dan bersabarlah oleh engkau. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yudi'u, tidak ia sia-siakan, ajra, akan ganjaran, al-muhsinin, orang-orang yang buat baik. Biasa mas mula ya. Ayat yang ke-114. Wa aqimis sholah. Wa aqimis sholata tarafayin nahar. Dan dirikanlah oleh engkau akan solat di dua sudut atau dua bahagian siang. Wa zulfatan minal lail, dan satu bahagian daripada malam. Ini, ayat ini, yang diambil oleh golongan yang mereka mendakwa
ya, ahli Quran, ya. Ah, yang dikata golongan ni golongan anti hadis, senang. Anti hadis. Golongan anti hadis ni dia mengambil ayat ni sebagai dalil, ya, sebab dia anti hadis, dia tak percaya hadis. Jadi dia hanya percaya Quran saja, dia tak percaya hadis. Jadi ya, mereka mengambil ayat ini salah satu ayat yang jadi dalil kepada mereka kenapa mereka mendirikan solat ya hanya 3 waktu saja. Kita 5 waktu, dia 3 waktu. Ya. 5 waktu itu ya, hadis mencontohkan 5 waktu dan Rasul solat 5 waktu. Tapi anti hadis ni dia tak percaya hadis. Jadi macam mana ya, dia nak mentafsirkan ayat yang sebegini? Jadi mereka hanya mengambil dasar ayat saja. 2 bahagian siang, 2. 1 bahagian malam, 1. Jadi 3. Jadi solat mereka hanya 3 waktu saja. Golongan anti hadis ni. Ya. Jadi oleh itu, ya, bagaimana kita punya pegangan? Ya. Wa aqimis solat tarafayn nahar. Macam mana kita nak ya, dapatkan yang ayat ini dalil ya, sebagai 5 waktu. Baik. Dirikan oleh engkau akan solat di 2 bahagian siang. Baik, 2 bahagian siang ini ya, iaitu dikira 2 bahagian ya, 2 bahagian siang dikira iaitu daripada subuh. Subuh 1 bahagian. Masuk gelincir matahari zuhur. Asar dah kira gelincir matahari juga. Ya, jadi zuhur asar. Jadi 2 bahagian siang ni pagi dan petang. Jadi ya, pagi iaitu subuh, petang ialah zuhur dan asar. Itu dikatakan tarafayn nahar, 2 bahagian siang. Wa zulfatam minal lail, dan sebahagian daripada malam, iaitu maghrib dan isyak. Sebab itu isyak ia dipahamkan hanya sampai sepertengahan malam saja. Sebab itu dia hanya 1 bahagian, bukan 1 malam tu. Ya. Solat isyak pun 4 pagi. Solat isyak 4 pagi. Ya. Jadi tak ada dalil macam tu. Jadi kalau ya nak fahamkan daripada ayat ini juga dan hadis Nabi, hadis Muslim dikatakan sampai pertengahan malam. Hadis Muslim. Ya. Kalau ikutkan Quran, zulfatan minal lail, mana 1 bahagian daripada malam. Maknanya maghrib dan isyak tu, isyak jangan sampai dibuat lebih daripada pukul 12 contohnya. Ataupun ya, pukul 2, pukul 3. Tiap-tiap isyak selalu buat waktu ya, qiyamul lail. Qiyamul lail sekali dengan qiyamul lail contohnya. Ini tidak ada nas buat macam tu. Ya. Jadi sebaiknya isyak tu sampai pertengahan malam saja. Itulah sebaik-baik isyak. Ya. Tapi ialah seandainya, ya, ini seandainya. Seandainya kita dalam perjalanan dan sebagainya tak sempat nak buat solat isyak. Contoh. Ya. Kita pegang selagi belum subuh isyak lah. Macam tu. Tapi sekali-sekali lah. Jangan dijadikan satu kemestian. Sesekali. Mana selagi belum subuh, kita solat isyak. Macam tu. Ya. Jadi, kemestian kita jangan lebih daripada tengah malam. Kita katakan tengah malam pukul 12. Jadi, kalau boleh, ya, jangan melebihi pukul 12 malam untuk isyak. Ya. Ini dalil kita punya pegangan. Tafsiran 2 bahagian siang ialah subuh, zuhur, asar. Sebahagian malam, maghrib, isyak. Jadi cukuplah dalil ini sebagai dalil 5 waktu. Kita tak berpegang macam mana orang anti hadis. Dia hanya berpegang solat hanya 3 waktu. Tak ada 5 waktu. Ya.
Diterangkan lagi, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya beberapa kebaikan ia dapat menghilangkan beberapa kejahatan atau kesalahan. Jadi di sini adalah tafsiran daripada kelebihan solat 5 waktu. Solat 5 waktu adalah kebaikan-kebaikan. Yang mana kebaikan-kebaikan ini akan dapat menghilangkan kita punya kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa. Ya, dengan melakukan solat 5 waktu. Pernah Nabi menerangkan tentang hal ini. Ya, dan Nabi sendiri telah memberikan satu gambaran kepada para sahabat. Dia kata, ya, bagaimana seandainya di depan kamu ada sebatang sungai, di depan rumah kamu ada sebatang sungai, dan kamu mandi 5 kali sehari. Adakah meninggalkan daki pada badan kamu? Sahabat kata, tidak. Begitulah gugurnya kesalahan-kesalahan dengan melakukan solat 5 waktu. Inilah dalilnya innal hasanati, yang dimaksudkan kebaikan di sini ialah solat, yuzhibnas sayyi'at, dapat menghilangkan beberapa kesalahan atau kejahatan. Ya. Zalika zikrul zakirin, itu peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini kalau orang yang nak ingat, ya, bahawa kelebihan solat 5 waktu ni dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa. Ya. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah oleh engkau. Ya, sabar daripada gangguan. Ya, sebab Nabi dulu nak solat punya susah. Diganggu oleh orang musyrikin. Sampai nak sujud depan Kaabah pun nak dipijak oleh Abu Jahal. Ya. Macam itulah. Sabarlah oleh engkau ya Muhammad. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak ia sia-siakan akan ganjaran orang-orang yang buat baik. Ya. Jadi nak mengerjakan solat tu, ayat ni kan sealiran dengan atas tu. Maknanya, ya, solat guna sabar. Kenapa? Sebab sabar ni juga banyak ujian. Ya. Jadi, ya, kadang nak solat tu ada ya kerja nak kena nak buat. Ada ya perkara yang tak selesai. Dia belum solat lagi ni. Macam tu. Ya. Gangguan sentiasa ada. Ya. Jadi dikatakan sabar. Ya, bersabar untuk melakukan solat tu. Kena ada sabar. Ya. Baik, sambung lagi ya. Falaulah, maka kenapa tidak? Maka kenapa tidak? Karena adalah ia. Minal kurun, daripada umat-umat. Min qablikum, daripada sebelum kamu. Ulu, orang-orang yang mempunyai. Baqiyah, peninggalan. Ulu, orang-orang yang mempunyai baqiyah, peninggalan. Yanhauna, mereka melarang. Anil fasad, daripada kerosakan. Fil ardi, di bumi. Illa, melainkan. Qalilan, sedikit. Mimman, daripada orang yang. Anjaina, telah kami selamatkan. Minhum, daripada mereka. Wattaba'a, dan telah mengikut ia. Allazina, oleh orang-orang yang.
zalamu telah zalim mereka. Ma apa yang utrifu telah diberi kemewahan mereka. Fihi padanya. Wakanu dan adalah mereka mujrimin orang-orang yang berdosa. Ayat 117. Wa makana dan tiada adalah ia. Rabbuka Tuhan engkau. Liyuhlika supaya ia binasakan. Al-Qura negeri-negeri. Wa ahluha bizulmin dengan kezaliman. Wa ahluha walhal penduduknya muslihun orang-orang yang buat kebaikan. Tembak semula. Walaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah. Maka kenapa tidak adalah ia daripada umat-umat daripada sebelum kamu. Orang-orang yang mempunyai peninggalan baqiyah. Orang-orang yang mempunyai peninggalan. Yanhauna 'anil fasad. Mereka melarang dari kerosakan fil ardi, di bumi. Illa qalilam minhum, illa qalilam mimman anjayna minhum, melainkan sedikit daripada orang yang telah kami selamatkan daripada mereka. Baik. Ayat ini memberitahu, iaitu satu persoalan. Kenapa orang-orang yang terdahulu, mereka tidak bekerja untuk melarang kaum membuat daripada melakukan kerosakan. Sehingga generasi kemudian mewarisi kerosakan itu. Kenapa umat yang terdahulu tidak ada meninggalkan pesanan-pesanan ataupun mereka dulu melarang daripada kemungkaran-kemungkaran itu, sehingga generasi kemudian parah untuk membenteras sebab dah terlampau banyak kemungkaran. Kalau seandainya diturunkan azab pun hanya sedikit sahaja bilangan yang selamat. Kebanyakan mereka akan tertimpa azab Allah. Inilah maksudnya ayat ini. Jadi artinya setiap kalangan, generasi atau umat, mereka perlu bertindak untuk mencegah hal-hal kemungkaran supaya generasi kemudian tidak mengata kepada orang yang dahulu. Jadi orang kemudian akan mengatakan ini sebab dulu orang-orang dulu punya kerja. Jadi sekarang dah parah kat kita. Kita nak cegah pun dah tak boleh. Inilah yang berlaku. Sebab itu mesti
generasi melakukan sesuatu untuk apa? Untuk orang-orang yang kemudian atau generasi kemudian dapat nikmat dia daripada susah payah orang yang terdahulu. Wattaba'al ladzina zalamu, dan telah mengikut ia oleh orang-orang yang telah zalim mereka, ma utrifu, apa yang telah diberi kemewahan mereka pi padanya. Wa kanu mujrimin, dan adalah mereka orang-orang yang berdosa. Kebanyakan orang dia akan mengikut karena orang-orang yang mewah, yang kaya, yang mempunyai kedudukan. Jadi mereka ikutlah walaupun berdosa dianggap tidak berdosa. Yang penting dia dapat habuan. Dia tidak menganggap dosa. Bahkan disokong lagi kemungkaran itu. Inilah kebanyakannya diterangkan dalam ayat ini. Jadi mereka mengikut jalan orang-orang yang Allah telah beri kemewahan kehidupan. Walaupun mereka itu di jalan yang salah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, dan tiada adalah ia Tuhan engkau supaya ia membinasakan akan negeri-negeri bizulmin, dengan sebab kezaliman. Wa ahluha muslihun, walhal penduduknya orang-orang yang buat baik. Muslihun daripada perkataan soleh. Artinya, maksud ayat, Allah tidak akan membinasakan negeri dengan sebab aniaya atau zalim. Allah tidak berlaku zalim. Sedangkan penduduknya, semuanya orang-orang soleh, orang-orang yang mukmin. Bagaimana Allah nak binasakan negeri itu? Allah tidak akan binasakan negeri itu kerana ramai yang mukmin, ramai yang soleh. Itu maknanya. Mengikut tafsiran muslihun ni, maksudnya ialah mukmin. Jadi kalau ramai lagi dalam negeri itu orang mukmin, Allah tidak akan menurunkan azab. Tapi kalau dah kekufuran itu dah melampaui daripada kebaikan, maka itulah turun azab berbagai-bagai jalan yang kita tidak sangka. Kadang bukan berupa tentera daripada langit turun, tapi terkadang hanya angin, diutus angin saja sudah cukup merosakkan negara atau negeri. Kadang diutus air sahaja pun dah boleh menghancurkan, membinasakan. Atau yang lain-lain, hanya digoncangkan bumi saja, dah parah keadaan negara. Macam itulah azab Allah turunkan, tak perlu kepada tentera yang datang daripada langit. Baik, sama lagi ayat seterusnya. Ayat 118, walau dan jikalau. Sya'a telah berkendak ia. Rabbuka oleh Tuhan engkau. La ja'ala, nescaya telah menjadikan ia. Anas, manusia. Ummatan wahidatan, umat yang satu. Wala yazaluna, sekalikan wala yazaluna, dan sentiasalah mereka mukhtalifin, orang-orang yang berselisih. Illa, sambung ayat 119, illa melainkan man, orang yang rohima telah ia rahmati. Rabbuka oleh Tuhan engkau.
Walidzalika, dan kerana itu khalaqahu, telah ia ciptakan akan mereka. Watamat, dan telah sempurna ia. Kalimatu rabbika, kalimah Tuhan engkau. La'amla'anna, sungguh aku mesti penuhkan. Jahannama, neraka Jahannam. Minal jin, daripada jin. Wanas, dan manusia. Ajmain, semuanya. Semak semula. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Dan jikalau telah berkehendak ia oleh Tuhan engkau, nescaya telah ia jadikan akan manusia umat yang satu. Kita kena faham, kalau Allah mahu, Allah boleh jadikan manusia ni macam malaikat. Satu umat, satu agama maksudnya. Ya, semua baik, tak ada kejahatan. Ya. Kalau Allah mahu, boleh Allah jadikan manusia macam malaikat. Wala yazaluna mukhtalifin, dan sentiasalah mereka orang-orang yang berselisih. Jadi manusia ni diciptakan, dia macam itulah, sentiasa berselisih. Tak pernah merasa puas dan senang. Ya, apalagi tentang pendapat. Ya, berselisih tentang pendapat-pendapat. Ya. Illa man rahima rabbuka, melainkan orang yang telah ia rahmati oleh Tuhan engkau. Orang yang mendapat kebaikan adalah orang yang mendapat rahmat Tuhan engkau. Maka dia tidak akan berselisih. Ya. Nabi dah kata, ya, Nabi tinggalkan dua perkara, Quran dan hadis atau sunnahku. Siapa berpegang teguh tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, kenapa nak berselisih lagi kalau Quran dah menerangkan demikian, kalau hadis dah menyatakan demikian? Ya, apa nak diselisihkan lagi? Ya, ikutlah. Oh, dia lagi nak pertahankan lagi kata-kata tuan guru dia. Ya, tuan guru dia lagi hebat pula daripada Nabi. Jadi inilah manusia yang tak dapat rahmat Tuhan. Manusia yang dapat rahmat Tuhan bila Quran menyatakan sekian, Nabi dah menerangkan sekian, dia akan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Selesai. Ya. Ini tak puas-puas. Ya. Nak juga pertahankan benda yang tak sahih. Jadi siapa yang tak berselisih, inilah illa man rahima rabbuk, melainkan orang yang telah ia rahmati oleh Tuhan kau, yang mendapat kebaikan atau petunjuk, dia tidak akan berselisih. Walizalika khalaqahum, dan seperti itulah telah ia ciptakan akan mereka. Begitulah Allah telah menciptakan manusia. Dia diciptakan ada golongan yang berselisih, ada golongan yang mendapat rahmat daripada Allah. Watamat kalimatu rabbik, dan telah sempurna ia kalimat Tuhan engkau. Apa yang dikatakan tamat ini? Kalimat Allah yang berbunyi, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku mesti penuhkan neraka Jahannam daripada jin dan manusia semuanya. Ini maknanya mereka yang sentiasa mempertahankan benda yang batil, tapi dipertahankan sehingga berselisih umat ini. Berbagai-bagai pendapat umat ini. Bukan jadi rahmat, tapi dia jadi azab buat umat. Jadi Allah dah sediakan neraka Jahannam untuk dipenuhi.
Oleh siapa? Oleh golongan jin dan manusia. Sebab ahli surga tak ramai. Yang ramai ialah ahli neraka. Ya. Inilah keputusan Tuhan yang dikatakan tamat kalimatu rabbik. Ini dah keputusan Allah. Allah akan penuhkan besok neraka jahanam. Ya, daripada golongan jin dan manusia. Baik, kita sambung lagi ayat 120. Wa kullan, dan masing-masing. Nakusu, kami ceritakan. Alaika, atas engkau. Minal ambai, daripada perkhabaran-perkhabaran. Ar-rusul, rasul-rasul. Ma, apa yang nusabbitu, kami teguhkan bihi, dengannya, fuadaka, akan hati engkau. Waja'aka, dan telah datang ia kepada engkau. Fi hazihi, pada ini, al-haq, kebenaran, wa mau'izatun, dan pengajaran, wa zikra, dan peringatan, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ayat 121. Wakul, dan katakanlah oleh engkau. Lillazina, kepada orang-orang yang la yu'minu, tidak mereka beriman. Malu, beramallah olehmu. Beramallah olehmu ala, atas, makanatikum, keadaan kamu. Inna, sesungguhnya kami, amilun, orang-orang yang beramal. Ayat 122. Wantaziru, dan tunggulah olehmu. Inna, sesungguhnya kami, muntazirun, orang-orang yang menunggu. Baik, saya masuk mula. Ayat 120 ya. Wa kullan, dan masing-masing nakusu alaika, kami ceritakan ke atas engkau min amba'i rusul, daripada perkhabaran rasul-rasul. Maknanya Allah dalam Quran ini, Allah ceritakan kisah-kisah rasul ya, untuk dijadikan sebagai ya, keperluan kita. Ya. Jadi keperluan buat kita ya, untuk ya, menimba sejarah perjalanan rasul-rasul terdahulu. Manusabbitu bihi fuadak, apa yang kami teguhkan dengannya akan hati engkau. Engkau di sini ialah Nabi. Mana ya, ayat-ayat yang diturunkan ya, kepada Nabi, menjadikan Nabi lebih teguh hatinya. Kenapa? Ya, macam mana kisah Rasul-Rasul dahulu. Ya, ada yang ya, sampai merajuk dimakan oleh ikan. Ya.
Dan bagaimana Nabi Nuh, perjuangan Nabi Nuh, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semua itu meneguhkan lagi kekuatan hati Nabi untuk terus menyampaikan wahyu Allah. Itu cita-cita Rasul ini memberikan semangat kepada kita sebenarnya. Dulu kepada Nabi, tapi kita baca menjadikan satu keteguhan buat diri kita. Waja'aka fi hazi, dan telah datang ia kepada engkau pada ini. Ini maknanya ayat-ayat dan peringatan. Ayat-ayat dan kisah-kisah ini telah datang kepada engkau, ya Muhammad. Al-haq, kebenaran, bukan uluk-uluk. Wa mau'izah, dan pengajaran. Wa zikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang yang beriman. Nampak? Jadi ujung tu bukan hanya untuk Nabi, tapi juga kisah-kisah Rasul ini menjadikan satu semangat kekuatan dan jadikan pengajaran dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Wa qulil ladzina la yu'minu, dan katakanlah oleh engkau kepada orang-orang yang tidak mereka beriman. I'malu ala makanatikum, beramallah olehmu atas keadaan kamu, inna amilun, sesungguhnya kami orang-orang yang beramal. Bagi mereka yang tidak boleh nak dilentur lagi, ibaratnya buatlah apa yang kau nak buat. Kami juga berbuat atau kami juga beramal. Tapi kami beramal tidak seperti amalan kami. Kami beramal ikut apa yang diperintahkan oleh Rasul kami. Itu bahasanya macam itu. Wantaziru inna muntazirun, dan tunggulah olehmu, sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu. Mana sama-samalah tunggu akibatnya daripada amalan kamu. Dan kami juga menunggu amalan baik yang kami lakukan. Kamu juga akan menunggu amalan yang akibat daripada amalan yang kamu lakukan. Itu baik. Wantaziru inna muntazirun. Baik, lagi sambung ayat 1, 2, 3 akhir ayat akhir surah. Walillah, dan kepunyaan Allah. Ghaibus samawati, yang gaib di langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Wa ilaihi, dan kepadanya. Yurja'u, ia dikembalikan. Al-amru, akan urusan. Kulluhu, semuanya. Fa'budhu, maka sembahlah oleh engkau akannya. Wa tawakkal, dan bertawakallah oleh engkau. Dan bertawakallah oleh engkau alaihi, atasnya. Wa ma rabbuka, dan tiada Tuhan engkau. Bi ghafilin, yang lalai. Amma, dari apa yang tak malun kamu kerjakan. Saya buat semula. Walillahi ghaibus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah yang gaib di langit-langit dan bumi. Segala perkara yang tersembunyi, yang gaib, yang tak nampak, adalah milik Allah. Kita hanya boleh nampak sesuatu yang zahir saja. Di sebalik kejadian langit dan bumi ada perkara-perkara yang tersembunyi atau yang gaib yang kita tidak ketahui. Kita hanya memandang langit saja. Tetapi ataukah kita apa kandungan dalam setiap lapis langit, sehinggalah ke Sidratul Muntaha, ilmu kita tak sampai ke sana.
Sebab itu Allah boleh mengaku, ya, segala yang gaib itu atau kepunyaan Allah. Yang gaib itu baik yang berada di langit dan di bumi. Wa ilaihi, dan kepadanya yurja'ul umur kullu. Dan kepadanya, kepada Allah ia kembali akan urusan kesemuanya. Ya, Allah yang menciptakan segala makhluk ini dan Allah tahu segala perkara. Fa'buduhu, maka sembahlah oleh engkau akannya. Sembahlah dia, iaitu Allah. Wa tawakkal alaih, dan bertawakallah oleh engkau ke atasnya. Ya. Sembah dan ibadati Allah dan berserah kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tiada Tuhan engkau yang lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ya, kadang ya manusia ini berperasaan bahawa ya kita lakukan Allah tak nampak, Allah tak tahu. Padahal Quran mengatakan ya Allah tak lalai pun dari apa yang kita kerjakan. Ya, diibaratkan satu bangunan tu ada CCTV. Kita keluar masuk berapa kali pun ya terakam kita punya perbuatan itu. Ya, ini pula Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya. Memang tak lalai pun di sisi Allah segala apa yang kita kerjakan. Itulah kesimpulan atau penghabisan daripada surah Hud. Ya. Maka kita dah dapat tamatkan ya, 31 Julai. Ya. Genap 31 Julai tamat surah Hud. InsyaAllah akan datang kita masuk surah Yusuf pula. Ya. Okey, kita